Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Halo, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Borak Kopitiam 3 April 2021. April, bulan baru. Bulan baru, bulan yang penuh excitement. Dua sebab. Okey, yang pertama. Yang pertama, sebab bulan April merupakan bulan Zack lahir. Okey, excitement untuk Zack lah. Yang kedua, yang paling exciting sekali. Sebab Ramadan. Ya, tak lama lagi rasanya tinggal lagi 10 hari saja lagi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi ramai yang excited, ramai yang tak sabar nak masuk ke bulan yang penuh rahmat ni. Jadi sama-samalah kita bersedia mental, fizikal kita untuk berpuasa. Yang mana mungkin kaum hawa yang belum cukup lagi ganti tu, belum habis lagi ganti puasa sebelum ni, habiskan ganti tu. Tapi Zik, bukan setakat kaum Hawa je. Kaum Adam pun sama. Kalau mungkin tahun lepas tu yang nazak pula, apa tu? Sakit. Tak sebut nazak. Apa perkataan dia? Masa tu dia tengah uzur. Nazak. Aduh. Yang uzur kan. Jadi jangan lupa untuk ganti sebab lagi beberapa hari lagi kita akan sama-sama insya-Allah agar kita panjang umur untuk bertemu dengan Ramadan. Baik, hari ini Zack memberikan bersama dengan Haziq Usni menemankan anda semua di Borak Kopitiam. Seperti biasa, bukan sahaja di kaca televisyen, anda juga boleh menonton kami di Facebook Live, okey? Betul. Di mana you guys boleh beri komen, kita chit-chat dan juga jangan lupa untuk follow social media yang ada kat bawah. Ya, boleh follow kita punya Facebook, Twitter dan juga Instagram. Dan ini macam biasa, sebelum kita pergi ke cerita-cerita kita pada hari ini, kita nak kena tahu dulu update terkini COVID-19 semalam dekat Malaysia. Jom kita update sedikit. Untuk hari Jumaat 2 April ada 1,294 kes baru. Daripada keseluruhan kes tersebut, 26 kes import dan kes sembuh lebih daripada kes baru. Ada 1,442 kes sembuh, menjadikan kes aktif kita berada di tahap 14,246 sekarang. Betul. Ini keseluruhannya seperti anda semua sendiri dapat lihat di kaca TV. Dan ini jumlah kes baru dan juga keseluruhan kes rata-ratanya anda semua dapat lihat di seluruh negeri masih ada lagi. Cuma kita perlu terus bertanggungjawab terhadap masing-masing keluarga apa semua. Selagi tak ada benda yang penting, selagi tak perlu untuk keluar, tolong kekal di rumah. Kalau perlu keluar, pastikan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, sekarang ni kita lihat. Ini ada update terkini juga mengenai status kematian disebabkan COVID-19. Duka cita kami maklumkan ada lebih kurang 5 semalam yang melibatkan kematian. Jadi kita doakan agar semua urusan dipermudahkan untuk keluarga mereka yang terlibat. Jadi kita nak update juga pasal vaksin COVID-19. Mana anda boleh mendapatkan vaksin COVID-19 di aplikasi MySejahtera ataupun boleh hubungi talian hotline atau boleh pergi ke laman rasmi di vaksin COVID-19 punya laman rasmi. Jadi anda boleh daftar, sebab selagi tak daftar, selagi itulah kita tak tahu anda nak menerima vaksin COVID-19 ke tak. Nama tak ada dalam list lah. Sebab sekarang ni kalau tengok kat aplikasi MySejahtera tu, dia dah daftar, lepas tu tunggu update untuk first dose. Kan? Jadi kalau kita tak daftar, kita tak tahu bila kita akan dapat first dose tu. Betul. Kita kena ambil serius lah benda ini, kan. Jangan, sebab kadang-kadang bila kita tengok di media sosial, kan, masih ada lagi segelintir yang membuat spekulasi yang bukan-bukan. Betul. Kita bukan orang yang pakar, kita tidak tahu, jangan kita buat-buat tahu. Kita serahkan kepada orang yang lebih pakar dalam bidangnya, ahlinya. Kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat lah. Betul. Sebagai rakyat, sebagai hamba Tuhan. Dan itu yang kita kena buat sebenarnya. Yes. Alright, itu update mengenai COVID-19. Dan sekarang ini kita nak cerita apa yang viral sepanjang hari semalam minggu ni. Ini ada cerita pasal sekumpulan pelajar. Sekumpulan gadis ni yang dikejar oleh monyet. Kau pernah kena kejar monyet je? Come on, Zack, mestilah pernah. Kan? Zack dulu belajar dekat UiTM Melendu. Memang dekat hutan. Kan? Lagi memang kena kejar monyet tu biasa. Dan dalam video ni Aziz, yang kena kejar tu sebenarnya kawan dia seorang je Aziz sebenarnya. Yang kawan-kawan dia yang lain tu yang Okey, jom kita cuba play sikit video macam mana kena kejar monyet ni. Ambil segerombolan monyet.
Nampak? Seorang yang kena kejar. Tapi yang tukang jerit semua orang-orang dekat blok. Aduh. Tapi kita tengok kelakar lah Zik. Tapi tuan empunya badan yang sedang tempuh tu, rasanya terkutip jantung kat bawah tu. Ya, tengah elok-elok sidai baju kat ampayan, pam kena kejar monyet pula. Tapi memang itu kawasan dia orang kat situ kan. Dan dia memang selalu kalau terbuka macam tu mungkin akan masuk ke bilik juga. Oi, dulu asrama tak payah cakap lah. Asyik kena kejar tak dapat bayang. Kita punya coklat hilang. Hilang Coklat hilang. Oh, nasib baik hilang coklat. Bukan kain yang disangkut kat luar hilang ni. Kain tu pun selalu hilang. Hilang juga? Hilang. Dia orang bawa gimana pun tak tahu. Tapi tak tahulah tiba-tiba tengok ada monyet berpakaian ke. Tiba-tiba kan pakai baju yang disidai kat ampayan tu. Tapi itulah ceritanya. Berhati-hatilah Ada juga kes di mana dicakar oleh monyet, kena gigit ke apa ke. Jadi hati-hatilah kalau kita ada nampak binatang-binatang ni. Betul. Kalau tak kena yang teruk, kelakarlah. Tapi kalau kena tu tak kelakar. Baik. Jadi itu kepesan berita viral pertama dan seterusnya masih lagi kita dalam media sosial. Biasalah di era sosial media ni macam-macam benda yang kita dapat lihat di skrin telefon bimbit kita dan lagi satu video ni di TikTok di mana seorang lelaki dia kat Thailand. Thailand. Dia pakai makeup apa semua kan, dia tak perasan sebenarnya ada satu kelibat kat belakang which is mak dia sendiri. Daripada makeup tu terus bertukar kepada tomoy sebab terkejut mak dia dekat belakang. Ya. Mungkin kita boleh tunjuk sikit videonya, boleh tak? Aduh. Ni jom kita lihat. Bila mak masuk baru takut. Amboi bukan main bermakeup bagai. Amboi baju ikat kat dalam. Hop, halah, kau kata macam itu dia. Macam-macam Zik. Inilah dia Zik. Kita punya masa boleh terluang dekat situ je Zik. Kadang-kadang scroll sampai pukul 2 pagi tu. Tak stop. Aduh. Tapi itulah dia antara berita-berita yang viral trending sepanjang minggu ini anda boleh tengok dekat social media. Betul. Tapi ini cerita kita hari ni. Bersama dengan kami Haziq dan juga Zack hari ini di Borak Kopitiam. Tajuk kita adalah idea craft kertas. Idea craft kertas Yes. Saya buat kreatif tangan ni saya paling takut sekali Zik. Dulu pun hari tu pun buat dengan Zik juga kreatif tangan. Ada. Okey. Takut apa semua. Ada duit tak? Bawa duit tak? Come on Zik. Kita mesti ada duit jap. Ada. Aziz ada duit. Tak apa, kita tapi pakai duit level RM20 lah. Okey, RM20 Apa paling kreatif lah Zack boleh buat dengan duit ni? Sebab ada orang yang buat bunga. Ada orang yang buat love. Ada orang yang buat kreatif lah. Kreatif. Craft tangan. Apa orang panggil origami. Okey, kalau macam Zack lah kan. Zack rasa RM20 ni terlalu common lah. Zack paling kreatif Zack boleh buat dengan duit kertas kan. Zack ambil RM5 lah. Yang paling power Zack boleh buat. Kamera boleh tunjuk kat sini ini paling power, paling kreatif Okey, ni RM5. Okey, ini duit RM5 sini Sini. Okey. Tu. Sini. Okey, ni RM5. Zack lipat RM5 ni. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Okey, ni Power Rangers. Power Rangers. Nampak? Dia pakai helmet. Macam ni. Ni paling kreatif yang Zack boleh buat. Tu paling kreatif. Dah pakai RM5 je. Kalau Zack saya pakai 100. Woi, Tauke Jongkono memang duit banyak. Saya pakai 100 Okey, ringgit. Haziq, apa paling kreatif Haziq boleh buat? Apa yang saya paling kreatif saya boleh buat? Tengok semua boleh zoom mungkin. Saya memang pakar buat origami kertas ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Risau Haziq, berani awak bermain dengan duit RM100 Haziq tapi kita tak adalah sampai nak lipat sampai dia tak boleh buka balik. Okey, nampak Woi, kreatif Haziq. Paling kreatif. Ini jet. Ini saya biasa buat zaman-zaman sekolah dulu ni. Okey. Orang yang suka bawa azimat dalam peperiksaan memang macam tu Haziq. Dia biasa. Nampak. Wow. Ini paling kreatif yang saya boleh buat. Wow, sebenarnya quite good lah Haziq. Jet saya ni? kagum. Yes, saya dulu pakar buat jet. Saya tak sangka Haziq ada bakat macam ni. Nak bagi duit ni terbang? Boleh, tapi sebelum nak bagi duit terbang, rasanya kita rehat dulu. Sebelum bagi Haziq lempar duit ni, kembali selepas ni di Borak Kopitiam. Tiup dulu. Haziq, macam mana? Kat situ. Sipan terbang dah masuk dalam poket. Aduh, duit kena jaga dek. Aduh, dia terbang masuk sini lah. Kembali selepas ni dah Borak Kopitiam. Duk elok, jangan minum dah. Nah, RM20 beli nasi lemak. Rehat. Lari kanan tak lari.
Kami tahu kami berbakat dalam idea craft kertas, kan? Yeah. Kita tadi dah buat dah pakai duit 100, RM20. Kita ada buat idea-idea pasal seni menggunakan kertas ni. Betul. Tapi ni seni yang lain macam sikit ni, Din. Betul. Din pula. Zack. Ini selalu buat jam hot. Dia panggil aku Din. Okey. Cool. Tak apa. Ini sebab apa tahu, Aziz? Bila kita tengok pasal origami lah tadi macam Aziz buat kan, dengan menggunakan duit kertas. Lepas tu ini pun seni menggunakan kertas dan sebagainya. Ini dipanggil, tak silap Zack, gulung-gulung ni Quilling. So bila benda-benda macam ni perlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Ya, orang yang tak sabar, kan, yang tak ada tahap kesabaran yang tinggi, mungkin susahlah nak buat quilling ni. Sebab okey, kalau kita tengok ini kita boleh zoom sikit kat sini. Ini hadiah perkahwinan rasanya. Azim dan Atika 11 12 20 20. Ni birthday saya. Kita bersama tukang buat lah. Kita tanya, kenapa ni masa birthday saya? Selamat datang. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Nur Liana Nur Azman Shah, yang merupakan seorang jurutera penyiaran. Tapi hobi beliau adalah membuat quilling, buat seni gulung-gulung kertas ni kan. Ini bukan satu benda. Senyum je Kak Liana. Itulah. Kak Liana, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat datang ke Borak Kopitiam. Seronoklah. Lama orang tak datang rumah kita, Zik. Ya. Dapat datang best. First time datang kan? Ni first kita punya guest yang datang ke sini, terus kita buat gulung-gulung. Ingat, gulung-gulung kertas tak boleh nak buat cantik ke? Ni nampak semua seni-seni gulung kertas ni menjadikan satu seni yang sangat hebat. Dan kita nak tanya Kak Liana sendirilah. Orang kata gulung-gulung kertas je, ni dah boleh buat duit dah ni. Dah boleh jual dah ni kan? Nampak macam mudah bila kita cakap gulung-gulung buat duit. Tapi senang ke tidak sebenarnya untuk kita buat quilling? Silakan Kak Liana. Sebenarnya quilling ni kita memerlukan kesabaran dan ketelitian lah kalau dalam membuatnya. Kalau sebab dia seni halus kan, kecil sangat. Macam yang kita buat bunga, kita buat quilling ni, kita kena gulung-gulung guna inilah alat-alat dia lah. Ada alat. Dia bukan terus gulung macam gitu je. Itulah yang kita nak tanya tu, Kak Liana kan. Bila orang kata alah gulung-gulung mungkin nampak mudah. Mungkin Kak Liana boleh kongsikan sebenarnya nak buat ni mudah ke tidak? Lepas tu biasa ambil berapa masa untuk siapkan satu ni? Macam ni, okey, boleh kita tunjuk sikit dekat kamera. Ni on the way nak siap ni, dia belum siap Belum siap lagi. Kalau betul-betul ambil masa untuk menyiapkan ni, berapa lama dia, Kak Liana? Itu bergantung kepada design lah. Kalau saiz besar lagi lama lah. Kalau saiz kecil pun kalau tengok kerumitan dia, macam kalau patung ni memerlukan dalam seminggu jugalah untuk siap. Ya Allah. Okey, Guys, so ini sebenarnya gulung-gulung lah. Itu gulung-gulung ke? Ni Mickey Mouse ni gulung-gulung. Luar biasa. Ni semua kertas. Ya Allah, ni gulung yang ni petak-petak jadinya. Wow, okey. Kita mungkin nak tengok sedikit lah. Mungkin Kak Liana nak tunjukkan cara kita menggulung tu. Sebab saya ingat gulung tu sekadar pakai jari je. Pusing-pusing siap, letak. Tapi sebenarnya ada alat Macam mana kita nak gunakan alat tu? Okey, alat dia yang kita panggil ni selalunya untuk quilling ialah slot tool. Slot tool? Slot tool. So kalau slot tool ni kita gunakan untuk gulung kertas. So contohnya okey. Boleh saya ambil satu? Boleh. Sila. Untuk Aziz satu. Cuba juga. Okey, ambil kertas Saya satu. dah biasa gulung-gulung kertas ni. Okey. Dia memang kaki gulung ni. Oi. Hush. Kaki gulung member. Okey. Berani Kita ambil hujung kertas ni. Okey. Hujung kertas ni kita cuba masukkan. Masukkan Kan dia ada macam lubang untuk celah. Ya Allah, Dah rupanya tak dekat nampak. alat ni dia ada lubang kecil dia. Okey. Masuk. Alright, okey. Okey, so bila kita dah masuk, okey, kita gulung. Gulung ke belakang ke depan? Ikut keselesaan. Okey, Gulung dia, dia asalkan ke gulung. belakang lah. Okey, gulung sampai habis lah kalau boleh. Okey, gulung. Okey, bila kita dah gulung ni, kalau ya nak buat Allah, bentuk, ya kita Rabbi. akan letak pada tempat yang disediakan ni lah. Tempat untuk ikut saiz yang kita nak. Tapi kalau ini baru satu macam ni, macam leceh je Kak. Ada cara lain tak? Sebab tu awak tak ada Mesin ke apa? Mesin tu kalau untuk potong kertas pun kita guna tangan juga. Okeylah Kak Liana, nak tanyalah. Sebenarnya quilling ni teknik dia dari mana? Asalnya tiba-tiba kita buat seni karya menggulung-gulung kertas. Mana asalnya teknik quilling ni sebenarnya Kak Liana? Okey,
asal pada quilling ni daripada negara barat. Okey. Daripada abad ke-15. So dia mula popular teknik quilling ni pada abad ke-18. Okey. Wah, ni. Abad ke-18 dah popular lah. Lepas tu barulah tak tahulah sampai ke Malaysia ni macam mana. Kalian nak bawa ke bukanlah? Bukanlah, boleh bawa lah. Cantik. Zik, Tok Zik. Zik punya Zik. Dekat TV cantik Zik. Lupa Saya- lepas dah gulung tu kena gam sebenarnya kalau kena Belum cukup cantik lagi, kena gam. Kena gam. Pakai gam uhu lah. Gam uhu lah. Tapi untuk jenis kertas yang 120 ni saya pakai gam uhu lah. Okey. Untuk Gam di letak hujung? ni. Gam di hujung. Gam di hujung. Okey, kalian nak gam dulu. Okey. Lepas tu Aziz. saya gam sebab saya punya warna yang tu Okey. Oh, warna lain lah sebenarnya. So bila kita gam, Takut tau main gam kita gam gajah ni. sekarang Kak, ini macam kita gulung-gulung kan. Tapi contoh kan, macam akak nak buat satu projek tu, adakah akak akan lakar dulu dia punya basic ke ataupun akak macam gulung dulu lah kertas, kita fikir design kemudian. Macam mana? biasanya kita design dululah. Design dululah. Design dululah. Lepas tu kita tengoklah kalau saiz tu lagi besar, kita nak tahu penggunaan warna lagi, kertas tu macam mana. So sebenarnya buat quilling ni bagi saya pemilihan warna tu pentinglah untuk menaikkan Dia punya hasil seri. quilling. Betul. Boleh tengok kan hasil dia kalau macam Tapi kena lukis dulu ke? lukis dulu tu adalah saya draft sikit lah dulu. Draft Macam sikit mana. dulu lah. Baru dapat idea nak buat apa kan? Nak buat apa. Okey, so kalau kita nak tahu rekaan ni sebenarnya boleh ditempah tau. Puan Liana sebenarnya ada buat tempahan Ada. untuk buat ni. Selalunya Ya. orang tempah untuk majlis nikah. Kita Birthday. boleh untuk majlis nikah boleh, untuk majlis birthday boleh, untuk just kenangan reward diri sendiri pun boleh. Boleh juga kan? Boleh juga. Biasanya okey kita tanya harga lah Okay, mungkin yang di rumah nak tahu berapa harga. Kita bagi contoh Ini. Saya angkat sikit. Kita tunjuk. Oh, itu menarik Zik. Dari tadi kita tengok Zik kan? Yes. Ya. Sebab tarikh dia tarikh birthday kita. Oh ya. So, ini untuk satu ni lah. Ini mungkin kahwin punya ni kan? Betul. Berapa harganya ni? Puan Liana? Kalau ini saiz A3. A3 So kalau ikut saiz sebab ni design dia lagi simple daripada design yang ni, so kita charge dalam 1.5 ke 180 macam tu lah. Wow. Untuk satu seni yang hebat ni sebenarnya berbaloi. Kan? Yang ini? Itu kalau sebab bunga dia dia syarat mahal kan. So kita charge 200 ke atas lah. Sebab dia banyak sikit. Dia banyak sikit. So dia heavy sikit. Design dia kita perlukan masa yang lama untuk siap ni. Adakah ini customer sendiri request design macam ni ke dia kata macam Puan Liana buatlah apa yang Puan Liana nak kadang-kadang buat? customer kalau macam dia suruh kita design sendiri. Dia cuma bagi tahu tema colour je, nak colour macam mana. Kalau Kita sekarang ni, pandai-pandai lah kena sesuaikan colour tu. bila Puan Yana cakap pasal rekaan, ada tak macam zaman sekarang ni kan, ada tak macam design yang popular ataupun sebenarnya Puan Yana punya rekaan ni ikut pada zaman tu? Macam sekarang sebagai contoh, sekarang ni mungkin zaman-zaman orang nak romantik ke, aku buat penuh, Puan buat penuh dengan bunga-bunga, ada timing yang macam dia nak lain sikit. Melekat. Sebab gaul kan dia cepat So macam mana dari segi design tu? Dari segi Ke ikut saja, ikut customer ke, ikut Puan Yana sendiri mood waktu tu ke macam mana? itu kalau macam masa lapang kita akan ikutlah. Kalau kita teringin nak buat patung, kita cubalah buat patung, tak pun kita buat miniature macam yang makanan ke, ada miniature Macam mana? Ada macam-macam lah ada. dalam ni. ada kita ada buat kamera juga. Ya. Kamera. Kereta. Okey, mesti kejap. Mesti kita tengok. Ni kamera. Ush. Ush. Serius ah. Serius Aziz. Kamera lah. Ini lagilah perlukan orang kata fokus yang tinggi Itu betul, lah. betul. Sebab dia kecil Sebab je dia tau. kecil, Ada kertas-kertas yang digulung kecil. Ya, sebab saya kertas ni pun lagi kecil daripada yang kita guna untuk typo quilling ni. Oh. Okey. So sekarang ni Kak, sambil-sambil kita borak tu boleh tak Zain nak tengok apa kesudahan ni yang frame borak kopi tiam ni? Saya tak sabar nak bawa balik ni. Okey. Lama tak bawa balik buah tangan Kalian nak daripada tetamu. kita tolong ke? Boleh juga, boleh juga. Kita tolong, kita boleh rosakkan. Okey. So ni yang kita buat tadi tu, biar je lah. Ni. Okey, yang tu nanti sebab kita nak buat teknik, yang ni teknik lain. Okey, okey. Teknik quilling ni nanti saya ajar dulu. Okey. Ada tadi kan slot 1 kan? Ada ni. Okey, ambil kertas dulu. Okey. Okey.
Masukkan dalam lubang kecil. Okey, masuk lubang kecil Tapi tetap sama. bukan. Yang ni lain sikit. Oh. Ini teknik dia kita masukkan dekat tengah. Kuat tengah. Tapi tak tengah mana lah. Okey, tengah sikit. Okey. Oh, bawah sikit lah. Okey, kita masukkan. Okey. Okey, lepas tu kita gulung. Kita gulung ke bawah. Gulung. Oh, gulung ke bawah. Okey, okey. gulung. Oh, Zik, macam ni Zik. Macam ni Zik. Macam ni Zik. Gulung ke bawah Zik. Oh, Salah. Gulung ke bawah. Oh. Gulung. Macam ni, gulung macam ni. Gulung. Okey. Lepas tu gulung terus lah. Gulung. Lepas tu kita cabut. So kita gulung lagi. Baru satu jadi. Kita kena buat sampai habis. Oh, dapat lagi. Untuk jadikan macam ni. Okey, so Lepas tu ni. dia buat macam mana pula? Okey, masuk lagi. Dia memang tak kisahlah asalkan jangan dekat dengan ni, kita jauh sikit. Okey. Guys, Z dapat guys. Kita masuk, kita pusing lagi. Pusing lagi. Betul-betul macam tu. Wow, betul. dia ada macam-macam Z teknik betul. lah. Z betul. Dengar Betul tak? macam tu. Okey, boleh dah ni, nanti tolong siapkan yang ni. Okey. Okey, buat sampai habis lah. Sampai habis Sampai guys habis. kita kena buat. Okey, jadi sambil-sambil kita buat ni, Zack dengan Haziq buat, dengan Boyana buat, boleh Boyana kongsikan Instagram kalau mungkin ada penonton-penonton Borak Kopitiam yang ingin tahu dengan lebih lanjut, nak kenal Boyana lagi, macam mana? Instagram, Facebook ke? Okey, Instagram saya by Misna. BYMISZNA. Miss Na. By Misna. Saya Follow, IG. Dia follow ya. Follow, jangan tak follow guys. Wah, saya tengok ada satu tadi lah, dia punya design. Kenapa Zik? Ni Itu ni test pattern. Ini kalau tengok TV tapi ada bunyi tit. Ni. Itu dia. Wow. So kalau dah siap, bolehlah kita letak Power kat sini. lah. Okey, maksudnya kalau kita dah buat, kita dah siap macam Zack buat ni kan. Okey, contoh macam ni yang Zack buat. Okey, kalau Zack sambung. Aziz tak tahu jadi ke tak Aziz punya? Nampak boleh tunjuk. Belum, Okey, kalau Zack sambung dia jadi macam sampai ni. habis. Okey, jap, Zack tengok. Cantik lah, kreatif juga Zack punya tangan ni Okey. So, pop kita lekat dekat dalam ni. Betul-betul. Nanti kita lekat. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Liana. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Puan Liana untuk dapatkan info-info terkini mengenai quilling. Yep. Kalau anda nak order pun boleh pergi ke Instagram Puan Liana. Sekarang ni Haziq dengan Zack nak sambung buat quilling ni bersama dengan Puan Liana. Kita tengok ni ada satu ni DIY origami. Jom kita saksikan. Ayo. Hai Mr. Kenneth. Halo, Aliza. Okey, boleh cerita sikit tak? Origami ni apa sebenarnya? Ya, origami, perkataan origami sebenarnya adalah perkataan berasal dari Jepun, bahasa Jepun. Ori itu adalah lipat, gami atau kami lah, dia punya root word adalah kami, itu adalah kertas. So, oleh itu origami adalah lipatan kertas atau ilmu lipatan kertas. Origami itu mesti dilipati daripada sekeping kertas tanpa gunting dan tanpa lekat. Ini baru boleh disebut origami dari tahap antarabangsa. Ada tak beza origami dengan lipatan-lipatan biasa? Ada. Origami dia ada beberapa tahap dari segi dia punya skill level. Yang di dalam bidang origami kami ada 10 level. Yang tahap yang pertama itu adalah yang seperti kami tengok dalam YouTube, seperti kata, kapal terbang, dan semakin tahapnya semakin tinggi, dia punya kerumitan lipatan pun menjadi lebih rumit lah. Seperti di sini, ini adalah rebana ubi. Ini yang ciptaan yang terbaru. Ini adalah tema Hari Origami Malaysia tahun ini. Seperti durian di sana. Durian itu adalah tahap 10. Ya, kami sudah 2 kali masuk ke dalam Malaysia Book of Record. Yang pertama kali dalam tahun 2018 yang 6,000 lebih origami burung mencantum menjadi satu color gemilang yang besar 20 kaki lebih. Okey, kalau tengok kan masa kecil-kecil orang lipat origami untuk jadi bentuk burung, bentuk love kan. So sekarang ni macam mana you tengok kerumitan tu macam mana? Dari 30 tahun dulu, selepas banyak profesor dari bidang matematik, mereka discover lah ada banyak rahsia dalam
sains pelipatan. Goku, Dragon Ball Z. So jika boleh tengok dia punya kerumitan dari segi muka, rambut, jari pun ada. Semua itu yang tak dapat dicapai. Tak dapat dicapai mungkin 34 tahun dulu, ini yang tak mungkin. Dan apa yang menyebabkan kemajuan dalam bidang lipatan kertas adalah dari segi matematik dan dari segi penggunaan kertas dengan lebih lebih efisien lah. Dan ada sesiapa peminat-peminat yang nak belajar atau nak lipat kertas boleh datang ke Publica. Tu baru origami. Uish, Tadi tak. yang kita buat jet apa semua tu tak jadi. Zik, itu dia boleh buat Goku, Zik. Betul. Tu dah Bukan tahap senang master tu. lah. Ya lah tu. Kan power kan. Ah. Okey, itu adalah satu lagi idea craft kertas dan sekarang ni wow, ada hadiah di sini. Hadiah apa, Zik? It's a special day. Siapa punya? Banyaknya special day hari ni. Nampak? It's a special day. Kita buka lah. Kita buka lah Silakan. Ah. Wah, tunjuk sikit, Zik. Tunjuk sikit, Zik. Wow, ada kad birthday lah. Wow. Lepas tu dia kata kat sini pool. Okey, ini yang paling baik. Ini yang kita nak borakkan ni. Ni kita pool Okey, Zaz. Dah Jom, sampai. jom kita terbang ke bulan. Dah sampai. Comel lah, Zik. Tu nampak bumi di sana? Aduh. Wow. Sangat-sangat hebat. Bukan senang untuk kita buat craft kertas begini. Betul, Ini sebab nama dia tu. card magic bergambar. Yes, dan sebab itulah sekarang ni kita nak berbual dengan orang yang lebih pakar daripada kita, Zik. Sebab kalau kita bebel pasal benda ni, Zik, tak tahu habis bila, Zik. Betul. Kita Alright. bersama dengan Nur Faza Intan Zainuddin bersama dengan kita di Ya. rumah. Assalamualaikum Faza. Waalaikumsalam. Ya, dan Fizan merupakan penggiat seni kraft tangan juga dan mungkin awak lebih tahulah nak berbicara, nak berkongsikan tentang kraft tangan kertas ni kan? Okey, ni yang Haziq pegang ni, Faza, kad magic bergambar, dia bukan benda yang baru sebenarnya kan? Tapi masih lagi tak ramai orang tahu sebenar-benarnya nak buat macam mana. Jadi mungkin Faza boleh ceritakan sedikit dah secara basicnya macam mana Faza boleh start benda ni dan apakah kelebihan kad macam ni dan tahu untuk buat benda-benda macam ni. Adakah di pasaran pun sambutannya luar biasa? Okey, Faza boleh kongsikan. Okey, saya memang suka kad. Okey. Punca dia kenapa saya start dengan benda ni sebab bila kita cari dekat pasaran Malaysia, dia punya kad semua sama je, typical kad. Betul. Semua kad tu macam boring. So saya suka something yang lain daripada yang lain. Yes. So, jadilah saya ini try. kad magic ni. Jadi kad magic ni, kalau in English dia panggil magic picture changer. Okey. So ini adalah salah satu produk saya yang paling latest sekali. Yep. Boleh tengok sikit tak? Atas sikit, Faza. Yang itu boleh jadi apa tu? Yang ni macam tempat pirate, dia ada mark dia punya kat mana dia punya harta karun. Okey. Oh, Kalau kita tarik, ada harta karun dia. harta karun. Okey, alright. So adakah semua kad-kad Faza memang berbentuk begitu? Maksudnya memang kita kena tarik dia macam ada hint-hint, ada cerita di sebalik kad tu. Okey, tak juga. Kalau design macam ni memang akan bertukar-tukar. Kalau ada yang macam get well soon. So kalau ada get well soon tu saya buat macam ikan paus tu dia sakit and then dia pakai plaster dekat badan dia and then bila tarik dia dah sembuh dah. Alah, yelah maknanya dia ada sebelum selepas ha. Sebelum dan selepas. Yes, kan tapi Ada dua design yang berbeza. ya. Kalau kita tengok kad-kad ni semua Faza, diperlukan dan digunakan mungkin waktu nak meraihkan sesuatu. Mungkin hari raya, mungkin hari jadi. Ada tak orang yang memang order dengan Faza memang saja nak bagi dekat orang tersayang ke? Ada, selalunya memang akan bagi pada orang tersayang lah, especially kalau anniversary. Kalau birthday, tentu tak pun nak just say good luck, all the best ataupun get well soon. Jadi kalau cerita dekat-dekat tu adalah diberikan oleh pelanggan ataupun Faza yang bagi idea. Kita buat macam gini lah.
Okay, depends. Buat masa sekarang, saya memang concentrate dengan gambar-gambar macam ni, colouring concept. So, kalau gambar-gambar macam ni, saya yang akan suggest pada saya punya customer. Saya akan tunjuk yang mana yang sesuai untuk dia punya team yang dia pilih. Okey Faza, macam tadi Faza kata Faza rasa macam terinspirasi bila melihat majoriti kad-kad dekat luar tu boring dan sebagainya kan. Dan sekarang ni susah untuk kita jadikan hobi sebagai satu pendapatan. Mungkin Faza boleh kongsikan bagaimanakah permulaan hobi Faza ni, macam okey, that's it lah. Yang ni aku nak start betul-betul, aku nak buat betul-betul, nak jadikan hobi aku ni sebagai satu punca pendapatan. Mungkin Faza boleh kongsikan. Okay, bila kita tengok dekat market memang dia punya cut is typical. So, saya try untuk buat something yang lain, which is selalunya konsep saya adalah 3D. So, saya cuba buat sikit-sikit dan saya tanya kawan-kawan saya. So, tengok-tengok ada orang yang suka. So, berpunca daripada itulah saya perbagaikan lagi dengan saya cuba cari design yang lain daripada yang lain. Influence saya daripada designer daripada overseas lah selalunya. Ya. Tapi kan Faza, sekarang ni orang dah kurang bagi kad. Kan? Betul. Orang dah kurang macam nak berutus surat kan, nak tukar-tukar kad. Betul. Macam mana sambutan tu? Adakah masih lagi tinggi? Masih lagi ramai yang sebenarnya nak menggunakan kad ni sebagai medium untuk berbalas-balas ucapan? Okey, Alhamdulillah ada golongan yang memang masih suka lagi untuk kumpul-kumpul kad macam ni. Bila dia tengok kad ni memang lain daripada yang lain, dia pun akan jadi excited lah. So, dia orang order. And actually, time-time pandemik ni kadang-kadang kan kita tak boleh nak celebrate birthday dengan family ke. Mungkin family ada dekat jauh, tak boleh nak rentas negeri. Time tu lah orang akan order. And then, saya tolong post pada sesiapa yang dia tuju lah. Okey. Maknanya senang lah, tak payah buat apa-apa dah. So yang buat apa-apa saya lah, saya yang design. So dia Yang buat apa-apa. nak tulis wish apa. Alright, Faza, kita dah tengok tadi macam-macam design yang telah dikongsikan dekat TV tadi kita nampak lihat. Lepas tu yang depan Haziq dengan Zack ni pun ada juga. Boleh tak Faza kongsikan dengan kami cara untuk buat mungkin proses pembuatan sesuatu kad tu, mungkin Faza boleh tunjukkan. Okay, saya ada buat kad macam yang ada pada you all sekarang. Okay. Yang pegang tu, macam video macam ni. Alright, okay. Oh, dia tampal-tampal apa tu? Yang ni saya guna macam stamping. Okay. Kita chop. Lepas tu colour. Colour pun kena guna colour yang sesuai, bukan colour biasa. Colour untuk kad tu lah. Dia panggil marker colour. Ini colour ni ada dekat Malaysia ke? Colour ni, okay, kalau tengok yang hitam ni memang banyak dekat Malaysia lah. Tapi kalau tengok yang saya guna mula-mula tadi warna putih, yang tu susah nak dapat dekat Malaysia sebab different dia memang sangat banyak. Kalau yang putih tu nama dia Copic, dia lebih watery. So bila kita blend colour, dia akan jadi cantik dan alive. Macam tu. Oh, maknanya semua ni Faza colour sendirilah. Semua colour sendiri. Boleh dikatakan kad yang macam ni memang 100% handmade daripada colouring sampailah envelope dia. Satu kad ni nak siap berapa lama Faza? Depends. Kalau saya punya barang cukup, dalam 2 hari, 3 hari boleh. Tapi selalunya akan ada kekangan masa. Memang kadang-kadang lebih masa sikit lah. Lebih masa sikit lah sebab ada kadang-kadang kena fikir idea. Sebab tu memang tak boleh, kalau order memang tak boleh last minute. Sebab kalau last minute nanti saya tak boleh nak mencurahkan inspirasi yang lagi baik. Ya, lagipun ia merupakan satu kerja yang sangat teliti kan Faza kan? Kena ambil masa jugalah. Jadi Faza sekarang ada kerja lain ke Faza buat ataupun Faza memang fokus kepada buat kad magic ni je? Okey, buat masa ni saya memang fokus buat kad. Selain daripada kad magic ni ada macam-macam kad lagi. Macam-macam yang you all tak akan jumpa dekat market. Wow, nak belilah nanti lah. Itu yang kita nak dengar tu. Contoh je Faza, contoh. Boleh, tapi jangan last minute order. Kena order awal kan? At least nak order tu berapa lama awal tu Faza? Dalam 2 minggu, 3 minggu insya-Allah saya boleh siapkan. Okey, 2 minggu 3 minggu lah. Yalah, benda ni mesti hot stuff ni. Inilah yang buat tukar-tukar tadi tu. Magicnya ni lah. Ni yang tukar tadi. Ni yang ada pada saya yang saya pegang. Itu caranya. Ni tampal ni memang kena ada tahulah cara sebenar dia. Kalau tak memang tak jadilah gambar tu macam gitu kan?
Dia ada macam kita panggil die cut, dia macam mold dia, macam acuan dia. So macam frame tu semua memang saya akan potong ikut dia punya acuan. Faza, berapa tahun masa ambil untuk Faza jadi pakar dalam bidang ni? Saya bermula dengan cut making ni dalam 6 tahun lepas, tapi kalau yang macam ni, yang colouring konsep apa semua ni colouring konsep baru dalam 8 bulan. Ush. Baru lagi? Ya, betul. Masa PKP lah tu. Ya, betul colouring baru 8 bulan. Saya start macam practice colouring, blending colour macam tu. Wah. Ya. Dari segi Memang saya fokus. Dari segi pembelajaran tu Faza banyak belajar dekat mana? Adakah online kat YouTube saja ke ataupun ada guru yang ajar? Sebab kalau kita lihat sekarang ni yang macam dekat depan Haziq dengan Zack ni, dari segi colouring kalau Faza kata baru buat 8 bulan, ini macam orang yang pakar buat lama tau. Dia punya shading Macam dia dah cantik. 8 tahun. Setakat ini saya memang belajar dekat YouTube sahaja. Luar Bayangkan biasa. kalau itulah orang kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Betul tak Faza? Ya Allah. Yes. Jadi kalau nak dapatkan kad magic ni macam mana Faza? Nak order 3 minggu awal tu. Okey, boleh pergi pada Instagram saya, made by Faza. Betul. Ini dia guys, Instagram Follow Faza. untuk tengok idea-idea bakat kreatif ni bukan senang untuk Betul. kita nak dapat seni kraft tangan sebegini. Terima kasih Faza. Kita ucapkan sudi bersama dengan kita pagi ini di Borak Kopitiam Faza. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itulah dia kan. Saya betul-betul hargailah bakat-bakat orang di luar sana yang ada bakat sebegini, yang ada tahap kesabaran yang tinggi untuk buat sesuatu sebegini kan. Betul. Kita buat jet tadi pun dah tak sabar. Ya. Rasa macam nak cepat-cepat siap. Ini nak buat satu ni menggunakan masa sebanyak 2-3 hari. Wow. Amazing, okey? Sekarang ni memang betul lah Aziz. Saya suka dengan Aziz punya Aziz punya ayat tadi kan. Hendak sebudaya tak hendak sebudalih. Dalam keadaan sekarang ni macam-macam yang kita boleh buat sebenarnya. Yup. Di daripada hati kita. Sama ada kita nak start atau tak nak kan. Tahu tak apa hati saya nak sekarang? Apa Aziz nak? Hati saya nak rehat. Kita kembali selepas ini dah Borak Tapi Kopitiam. sebelum rehat tu Zik, ada benda yang saya nak kongsikan. Oh, belum lagi. Belum rehat. Ada something nak bagi tahu. Alright, guys. Lupa nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu pasal program Zero to CEO. Ya. Yang bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS, Betul. industri kecil sederhana. Dan siapa saja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, daftarkan diri anda di website www.zero2ceo.com.my. Zero to CEO. Yeah. Sekarang baru boleh rehat Zik. Okey. Okey. Sekejap. Belum boleh lagi. Oh, belum boleh lagi, eh? Belum boleh lagi. Mulai perniagaan anda. Zero to CEO. Yeah. Daftar sekarang di www.zerotoceo.com.my. Ya, jadi apa yang hati saya katakan tadi, inilah masanya untuk menjadi realiti. Ayo. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Ayo. Alright, bercakap pasal idea kraft kertas, kita ada satu lagi bakat iaitu membuat bunga kertas. Selalu kalau kita tengok bunga kertas yang memang bunga hidup tu, bunga kertas tu memang agak nipis apa semua kan. Tapi ini bunga kertas yang dibuat daripada kertas. Ya. Jadi kita bersama dengan Nadra Muhammad Razi hari ini bersama dengan kita di Borak Kopitiam nak bercerita pasal bunga kertas yang dibuat menggunakan betul-betul daripada kertas ni. Ya, Haziq. Tapi sebelum tu, Zik, tadi Zack sempat borak dengan Nadra ni. Dia kata ini pun yang Zack tengah pegang ni. Tadi Zack tanya dia, "Akak, ini plastising ke?" Dia kata bukan. Ini juga merupakan kertas. Ya, pasu sebab, dia. Ya, pasu ni. Sebab tu kita nak tanya. Nampak macam ini pun bukan orang calang-calang enggak. Ini pun pakar Zik. Kita bagi dengar bunyi pasu ni. Kan? Dengar tak bunyi pasu tu? Keras. Macam mana keras. boleh jadi keras macam ni, Nadra? Paper clay dia mix with cementi punya agent. Okey. So lepas kita dah uli dengan air, kita uli dia slowly and then let it air dry, dia akan keras automatically. Dan kita paint. Bila kita paint dengan akrilik, dia lagi keras. Dia kalau jatuh pecah tak? Pecah lah juga. Tapi kalau macam ni, tak pecah lah. Oh, tak pecah lah. Kalau Lempar tu pecah lah. Okey, tapi sebenarnya kita nak tengok
hari ni mungkin seni untuk memotong kertas ni kan. Nadra minta apa tadi? Minta apa tadi tu? Just one this one tertinggalkan. Dekat situ. Okey, sebab seni ni kalau kita tengok sebelum ni ada apa ni, succulent. Yes. Lepas tu ada cactus. Dan ini macam-macam bunga yang ada, dan antara yang paling menarik perhatian saya adalah ini. Kenapa Zik? Dia ini apa nama? Terrarium. Terrarium. Benda ni bukan senang nak buat. Ya. Mungkin Nadra boleh kongsikan sikit lagi detail tentang idea apa ni? Terrarium tu. Nak sebut pun payah. Terrarium. Mana datangnya? Dia punya roots tu. Okay, roots terrarium ni I think dah lama dah. Dia selalu kita tengok pokok moss, terrarium, pokok yang dalam terrarium. Tapi since 2019 I memang buat paperwork to frame. Okay. There's a request, can you do paper in terrarium? Selalu letak pokok kan. Selalu letak pokok. But biasalah kita susah nak jagalah pokok ni. Takutlah nak bela pokok ni. Can you do this pokok in a terrarium? Tapi mini punya. So tu yang jadi macam ni. Dan ini tak payah siram. Nah, itu yang paling best. Tak payah siram, betul. Saya Tak setuju. payah nak disiram. Sebab terrarium ni kan sekarang ni orang nak benda ni. Orang minta, permintaan tinggi. Ya Zik. Ya. Kalau tak silap Zik kan, untuk satu tu pun mencecah ratusan ringgit, betul tak? Yes. Betul. Orang kaya ni Yang kecil. Yang kecil ni tak adalah ratus. Yang kecil tak berapa? Harga dia range antara RM50 ke RM600. Tapi kenapa dia 600? Ada yang 600 tau. Macam mana boleh sampai ke harga mahal macam tu? Because masa yang saya buat tu bukan 1-2 hari. Ambil masa dalam sebulan. Kalau yang besar macam tu sebulan? Yang Mungkin. ni ambil masa saya dalam 2 minggu. Ini ada lagi besar daripada ni, Zik. Because masa saya bukan 100% dekat sini. Tapi bila time saya ada buat kerja ni, so dalam masa seminggu tu saya dapat habiskan. Okey. Kalau betul-betul fokus ni seminggu boleh habis. Kalau fokus dia dalam 3-4 hari boleh habis. Tapi sebab Nadra pun ada buat kerja lain jugalah. Ya, anak saya mother pada anak autistik. Okey. So fokus saya pada siang memang pada anak-anak saya je. So bila malam masa saya untuk terapi is ni. Maknanya untuk berehat, Yes. untuk release tension. Betul. Wow, ini adalah seorang ibu yang sangat hebat Luar biasa. Wow. Okey, Saya Nadra. sangat-sangat kagum Nadra. Betul. Tak sangka. Alright, kita tanya Nadra dari segi corak, dari segi bunga-bunga ni, dari segi macam mana hiasan ni, adakah diminta oleh pelanggan ataupun Nadra yang memberi idea? Okay, alhamdulillah so far my customer dia cakap it's up to you. I know you can do so high expectation from my idea. So I cakap okay. Cuma I nak tahu macam normally they will give this to their parents hadiah. Hadiah sebagai hiasan. hadiah hiasan. Lepas tu dia cakap okay, mak saya suka pokok ni, pokok tu, pokok ni. So saya akan create pokok apa yang customer minta lah, tapi cara idea saya bukan idea dia. Kira customer memberi sepenuh kepercayaan kepada Nadra. Ya. Bukan awak yang pakar. Salurkan kreativiti tu. Kan? Faham. Tapi kalau dalam masa sebulan, kita ambil sebulan. Berapa banyak terrarium ni? Berapa banyak benda yang Nadra boleh buat and order daripada customer? Oh, ikut dia punya kedetailan kerja. Kedetailan kerja, faham? Kalau Kecil ni? simple minimal macam ni 1 hari boleh siap. Ini sehari boleh siap ni. Kalau ikut Nadra lah, kalau kita ni setahun. Tahun. Belum. Setahun pun belum tentu siap. Okey, Nadra. Macam Nadra kita cakap pasal customer apa semua kan. Kita pun sekarang berada di era media sosial. Adakah customer Nadra daripada Malaysia rata-rata ataupun mungkin daripada luar pun ada? This year and last year, my customer dah go out from Malaysia. Alhamdulillah. So, ada from France, ada from America, ada from Singapore and Indonesia. Okay. So memang ambil masa, bagi tahu dia masa dalam 2 bulan untuk siapkan satu artwork dan Post lah ke sana? post kat sana dengan penuh wrap penuh supaya tak fragile. pecah. Betul. Okey, Alright. So kita nak tengok depan mata kita macam mana Nadra membuat terrarium ni menggunakan kertas dan macam mana apa bahan-bahan dan juga alatan yang digunakan. Jom kita tengok. Mari, kita patut berasa untung ni sebab orang France dan US pun dah order. Kita dapat tengok depan kita, Zik. Okey. Yes. Alright. Macam ini Monstera ada nama dia. Okey. Saya potong pakai tangan tapi saya lukis. Ini saya akan potong Ni pakai potong pakai tangan? Ya. Cuba tunjuk Ni sikit dekat nak- kamera tu, Zik. Okey, ni contoh Ni Okey. contoh potong dengan Okey. tangan Contoh,
So, Pakai pisau tu ah. pakai pisau je saya akan potong sini. Potongan tangan guys ni. Real. Okey nampak. Ni. Potongan tangan. Ada teknik lain pakai mesin. Laser tu lah. Yes, Laser saya cut. ada laser cut tu juga. Tapi Nadra lagi selesa pakai laser cut tu ke atau dengan tangan? Dia ikut kerja. Kadang kerja yang berulang-ulang saya pakai mesin. Kerja yang perlu lengkok, dia punya macam ni. Perlukan seni tu Yes, lebih seni, detail. so saya lagi prefer pakai tangan. Faham. Maknanya Nadra dah sampai ke tahap memang banyak order dah ni bila dah ada mesin ni. Okey Nadra, bila kita sebut tentang perincian dan teliti kan, sebenarnya dalam design untuk menghasilkan satu satu design tu, apakah benda yang paling penting sekali? Maksudnya langkah-langkah dia yang paling utama untuk mula. Untuk mula, kita kena ada cutting mat. Inilah ni cutting mat ni. Nak letak apa pun, nak potong-potong apa pun atas ni boleh. Sekarang ni macam cakap kita dalam media sosial kan. So banyak tutorial yang senang sangat dalam media sosial, dalam YouTube, dalam Instagram, IGTV yang akan tunjuk macam mana. Saya pun akan tunjuk macam mana dalam IG saya how to buat a simple one. Kan? Maknanya Nadra tak kena ikut ilmu. Betul. Ajak ramai-ramai lagi belajar macam mana cara nak buat terrarium ni. Betul. Orang yang tak kena ikut ilmu ni biasanya rezeki dia luas Nadra. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dah siap? Okey, ini the basic cutting paper. Okey, sekarang kita susun pula dekat pasunya. Okey. Ni kita susun pula dekat pasu. Jom kita tengok. Okey. Kita perlu pasu yang dibuat daripada kertas Kertas juga, okey. Okey, kita perlu satu batang ni yang satu dengan batang kertas. aiskrim ke? Batang aiskrim yang diolah balik. Ya, diolah balik dengan paper. Boleh buat pakai paper tapi dia perlukan banyak layer Kertas paper untuk kasih tebal. So this one, ini semua dah siap. Tu bagi contoh lah So kita buat gubahan bunga kali ni. So kita akan pilih macam ni supaya dia Warna dia naik. Warna dia naik, pilih macam tu lah. So Dan saya dia pakai hot glue gun. Hot glue gun. Senang kerja, tak ada remi, and then masa cepat. Kalau Okey. pakai uhu gun Kita atau bagi PVA, peluang sikit untuk abang kamera belanja tu. Nadra. Okey. Bila dah Okey, hot glue gun, slow sikit, slow dia dah sikit. cepat. Belanja sikit. Okey. So sekarang, lepas tu kita akan pilih mana-mana pokok. Untuk yang gengkan kita- dia? Gengkan dia kat belakang. Pasal bila terrarium, kita akan pusing Depan belakang. depan belakang. Semua tempat kena nampak cantik. Ya. Itu maksud dia terrarium. Depan belakang semua ada. Terrarium. Ya. Terrarium. Okey. So, Lagi. Kita dah buat macam ni semua. Kita akan gluekan. Okey Nadra, ramai Yes. penonton Borak Kopi yang sedang menonton ni kan. Mungkin Nadra ada offer kelas ke atau design-design macam ilmu-ilmu macam okey minggu ni kita punya idea kita macam ni. Kat mana yang Nadra kongsikan? Ataupun Nadra ada offer tak benda tu dekat luar? Okey, sebelum musim pandemik ni saya memang ada buat workshop. Workshop. Tapi since pandemik ni saya belum lagi tapi saya akan buat video tutorial secara Dekat free. Instagram. Basic punya dekat Instagram. YouTube belum lagi lah tapi mostly Instagram lah pasal Instagram paling banyak followers kat situ dan paling banyak customer dari situ. Yelah orang nak tengok. Benda ni adalah satu kepuasan tau. Betul. Untuk orang yang buat dan orang yang tengok. Betul. Saya tengok daripada tadi ni sebenarnya tak nak bercakap tau. Saya nak tengok je. Nadra buat ni. Nak sampai siap. Ya. Sebab saya suka melihat seni-seni sebegini. Yes. Okey. Okay. Dah siap? Alright. Almost dah tapi kira okey dah siap lah. Okey. Dan kita akan glue ke pasu ni. Okey. Alright. Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Macam ni. So Okey. bila dah pusing semua dah ada. Alright, tadi Nadra ada cakap Nadra ada buat workshop dekat Instagram dan sebagainya kan. Tapi Nadra tak ada kongsikan pun Instagram. Boleh tunjuk dekat penonton Borak Kopi Tiam tak? Instagram saya it's a paper thing. It's a paper thing. A pepper thing. Jadi you guys boleh follow Instagram Nadra ni. Zaid rasa kalau tengok cara kita berbual dengan Nadra pun dia orang yang sabar ni Aziz. Ya. Besar kesabarannya untuk buat benda kecil-kecil. Borak dengan orang macam kita. Kalau orang yang borak dengan kita adalah orang yang sabar. Betul. Okay, jangan lupa follow Nadra di Nadra_Razi juga. Untuk tengoklah video-video Nadra buat terrarium ni. Ya Allah, sangat-sangat cantik Kalau kita boleh tunjuk dekat penonton-penonton sekarang ni antara terrarium yang dah siap. Dia adalah satu seni yang sangat-sangat hebat, memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Ya.
Lagi-lagi yang ini. Oh, saya angkat. RM600. Tak apa. Yang kena angkat lah. RM600 melayang. RM600. Tengok Tapi Ini- itu memang ini satu memang lagi. tema dia macam tu putih macam tu ke ada memang kena colour ke apa ke? Kemudian macam Dia- ala-ala dia- salji gitu. Dia depend daripada customer. Kadang-kadang customer nak Ini sonata musim salju Yes. customer nak just a very calm white colour, tak macam colours ni kan macam Dia ada very burung. bising. Okey. Dia ada burung. Alright Nadra, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian luar biasa. Sama-sama. Terima kasih. Jadi again you guys kalau nak tahu lebih lanjut boleh follow Instagram Nadra sekali lagi. Haziq kat mana tadi? Nadra_Razi. It's a paper thing. It's a paper thing. It's a paper thing. Ini adalah berkaitan dengan kertas. Yeah. Okey, terima kasih Nadra. Ini ada Terima kasih. something yang kami nak bagi tahu dekat Nadra dan juga penonton-penonton kat rumah di mana anda ada peluang terakhir untuk merebut sebahagian daripada RM45,000 Betul. di Fly FM's Guess for Cash. Betul, dan dengarkan Fly FM's RD, Ili and BK dari 6 pagi hingga 10 pagi dan Fly FM's 4 to 8 with Dan dari 4 petang hingga 8 malam pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Info lanjut di flyfm.com.my. Alright, itu dia. Okey. Boleh pergi follow Instagram Fly FM 958 juga. Yeah, kita nak terus tengok lagi macam-macam idea craft kertas ni. Ini ada dekorasi dinding. Ya. Kita nak bagi cantik dinding kita. Kita ada juga idea craft kertas. Jom kita saksikan. Nama saya Dora Harun. Mulanya dulu saya memang gemar buat dekorasi untuk parti, untuk birthday, untuk wedding. Memang saya buat sendiri. Saya buat DIY sendirilah. Kita tahulah kalau seni ni ada macam-macam dia punya cabang dia kan, dan pelbagai medium. Jadi macam mana Puan Dora boleh berminat untuk menggunakan medium kertas tu dijadikan sebagai hasil seni? Saya banyak guna fresh flower, bunga-bunga artificial, balloon, semualah yang macam kita buat parti selalunya kan. Dan lama-lama saya rasa bila guna benda-benda yang tak boleh recycle ni kan, saya rasa banyak wastage. Tak berapa mesra alam lah. Itu yang saya terdetik. Saya nak guna medium yang lain. Saya pilih medium paper sebab paper ni boleh recycle. Boleh dibuat pelbagai benda kan daripada paper. Kita tak pernah explore. So saya explore lah. Dan bila saya start pilih paper, saya terus jatuh cinta dengan paper, tak tukar benda lain lah. Bila kita nak buat commercial design, sebenarnya saya belajar melalui paper artist daripada international. Yang satu yang memang saya betul-betul sebagai saya punya idol lah Benja daripada Australia. Masa saya mula dulu, saya mula dengan bunga kan. Saya ingatkan bunga ni, paper ni boleh buat bunga sajalah, benda lain tak boleh buat. Tapi sebenarnya macam-macam benda boleh buat. Boleh ceritakan sikit antara hasil seni paper art tu yang buat? Okey, selain pada bunga kertas, saya buat cactus daripada kertas juga. Ini cactus set. Ini semua daripada paper yang sama ya. Lepas tu kita ada buat cut out macam ni. Dia flat lah, dia bukan 3D. Untuk gift box punya decoration. And then yang menarik macam ni, lampshade. Ini pada paper yang sama juga. So bila kita buat bentuk geometrik tu kan, dia boleh jadi bentuk macam ni. Feature wall sebenarnya bukan baru dah lama. Cuma menggunakan paper untuk feature wall tu something new dekat sini. So now orang dah start nak paper art as a feature wall. Sebagai contoh ya. Macam inilah yang saya arrange daun kat belakang dengan logo kami ni kan. So goal dia, saya nak attract people. Bila orang datang sini, dia akan nampak benda tu dulu dan dia datang. Famous lah, soalan-soalan yang memang wajib saya akan dapat. Tak rosak tu, berapa lama boleh tahan. Kertas dia bukan kertas yang kita pakai masa sekolah dulu tau. Bukan Manila Cup yang sekarang lah. Dia memang ada layer yang bila kita lipat tu dia tak koyak. Tak senang koyak. Apa challenges yang mungkin akan dihadapi lah bila kita nak start buat art? Dengan paper ni, kita tak boleh rushing. Tak boleh nak cepat-cepat, tak boleh main letak je because sekali kita dah potong, dah glue, dia dah fix, dah permanent kan.
So dia kena memerlukan penelitian. Kalau tak semua tu tak ada, memang tak boleh buat. Memang tak jadi. Memang tak cantik lah. Untuk paper aircraft ni, kita memerlukan kesabaran, kita memerlukan peralatan yang betul dan practice. Practice make perfect. Tenaga yang berpadan dengan rasa citrus tropikal memperkenalkan minuman tenaga baru. Tinggi dengan vitamin B3, B6, B12 dan tanpa gula. Red Bull Plus, rasa baru tenaga. Kembali bersama dengan Haziq dan juga Zack di Borak Kopitiam. Dan pagi ni kita ada satu game yang Haziq dengan Zack nak main. Nama dia Flip Cup Game. Dan game ni kita perlu untuk minum, dan sebab tu kita buka kita punya face shield dan kita berada di zon selamat lebih daripada 1 meter sekarang ni. Betul. Tak ada masalah Haziq Ya, betul. Tapi cara game dia senang je, Zack. Awak kena minum daripada sana sampai ke sini awak punya 5 cawan, saya punya 5 cawan. Minum dan bagi tahu rasa apa. Lepas tu kita kena flip untuk seterusnya. Lepas tu flip supaya cawan tu tak terbalik lah. Dia flip tu daripada terbalik kita supaya cawan tu tak berbusing-busing lah. Tak berbusing-busing. Kita flip, kita kena bagi dia berdiri balik lah. Berdiri balik. Betul tak Kak Liza? Betul cantik betul. Alright, jadi jom kita mulakan flip. Okey, ingat untuk satu cawan 3 kali je kita ada percubaan untuk flip. Okey. So, 3 kali saja. Alright. So, lebih afdal kiri ke kanan start dulu? Kanan start dulu. Okey, Haziq kira. Silakan. Okey, Haziq kira Okey, 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Jangan lama sangat rasa dia tu. Dia rasa macam buah-buahan, macam fruity gum sikit. Okey, macam fruity gum Okey, terbalikkan. Okey. Bawa sekali. 1. Wow. 2. Okey, saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa Zik? Rasa sampai sekarang. Wow. Dia rasa gummy-gummy, betul? Kan? Dia rasa gummy-gummy yang budak-budak akan suka. Dia macam gula-gula getah kita makan tu. Okey. 1, 2, 3. 1. 2. Come on, Zik. 3. Ya Allah. Tapi Zik, dia rasa lagi tau. Rasa? Dia Okey, awak yang kedua. Okey, terus Bismillahirrahmanirrahim. Apa hal? Tu rasa apa tu? Dia macam lemon. Ini betul ke ni? Dia macam kena prank pada him. Ini prank. Ni masam. Dia lemon tapi sedap. Tapi macam tu lah. Alright. 1, 2. Mula-mula dia bagi sedap Zik. Woi, one take. Okey, saya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa. Wow. Saya masih lagi sedap. Biar betul Zik. Ini macam cuka tak ada. Okey, try come on. 1, 2, 3. Haziq, come on Zik. Aku dah bertadi tak jadi ni. 1, 2, 3. Come on Zik, last. Okey lah. Okey. Rasa sedap Rasa sedap Okey, Zik pula. Yang ketiga. Okey, yang ni dia macam putih. Tadi kuning tau. Ni putih Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa macam apa? Dia rasa Yang ni tak, dia tak tahu apa. Ini betul ke tak? Takut tersalah sebut air ni. Ni air gula ke apa? Serius tau. So, awak kena prank lagi. Jalan. Aduh. Flip. Aku rasa saja dia ambil orang-orang macam Zack ni untuk prank. Dia takut kena sama dengan Haziq, dia bagi kat Zack. Apa hal dia semua jadi? 3. Okay. Saya yang ketiga. Ini orang kata orang baik, dia selalu dapat air yang sedap. Zack ni air gula Zik. Confirm Zik. Bismillahirrahmanirrahim, kita try. Ampun, rosak diet aku. Kau kena warna putih ke apa? Air gula Zik. Air gula. Ni masam. Rasa macam lemon. Ya. Okay, kau pula. Okey, ni kali ni mesti jadi punya. 3, 2, 1, go. Come on Zik. Teruk now. Dia kena relax. Okay, go. Rahim. Yes. Alright, okay, Zack pula. Ini seram. Ini macam ada awet-awet hari ni, kita tak tahu apa benda ni, seram ni. Jangan tengok, terus minum. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus buang. Dia tak boleh minum. Sorry guys, tak boleh. Serius. Ini zaman sakit gusi, kau komo gunain. Ni air garam. Ni air garam. Serius, sorry guys, tak boleh flip. Okay. Sorry.
Haziq. Oh kata, saya daripada kecil memang kalau gigi patah aku muai garam. Tapi ni air apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia. Tak boleh minum ni. Air sabun Ni sabun ni. Nampak macam ada sabun basuh kan? Tak nak. Okey, Tak nak ni. last one. Ini Zat rasa dia okey. Ni Zat rasa okey sebab warna kuning. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oh, dah. Tu dia rasa dah, macam apa? Rasa balik dia ada macam strawberry, gummy fruity dia dah datang balik. Ni bau sedap. Wah, ni bau power. Okey, 1 2, kita last one. Tak dapat ni. Dapat. Tak dapat. Saya yang terakhir. Jangan kenakan saya lagi. Ui, peningnya kepala minum air tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terakhir. Hui. Oh. Ini baru rasa macam gummy tadi. Rasa macam sedap. Ini Hilang terus rasa tak sedap tadi. Okey, ni last. Confirm jadi. Jangan cakap tak jadi. First take jadi. Confirm. Tak jadi juga. Second take. Tak jadi juga. Last. Jadi. Alright. Okey, sebenarnya guys. Sebenarnya kita nak tunjukkan kepada anda something. Kita reveal. Apa yang kita rasa macam yang sedap tadi, sebenarnya kita nak tunjukkan kepada anda. Produk terbaru daripada Red Bull. Ini dia. Red Bull Plus. So sebenarnya yang kita minum tadi yang warna kuning yang tu yang sedap-sedap, yang gummy fruity, Red Bull lah. Betul. Okey, nak bagi tahu yang Red Bull Plus ni terbaik tanpa gula, ada guarana asli buah guarana yang memberikan khasiat tinggi. Betul. Tinggi dengan vitamin B3, B6 dan B12. Betul. Yang paling Patutlah best, rasa dia segar-segar. Betul. Rasa sedap tu. Betul. Sebab itulah Zack kata bila kita lepak kan, terutama sekali bila kita luangkan masa di gym dan sekarang ni bila bekerja sepanjang hari kita dapat rasa segar, dapat rasa relax, santai. Tadi memang betul bila kita minum, dia bukan rasa macam air-air yang kita minum sebelum ni. Dia rasa macam rasa macam refreshing. Dia rasa macam rasa santai. Buah best, rasa buah dia rasa best. buah, dia rasa gummy. Dia rasa dia yang memang banyak. Anda boleh rasa sendiri Red Bull Plus ni. Dia rasa semangat pun dia ada. Betul. Rasa fresh pun ada. Pendek kata kalau nak minum time kerja boleh, time bersukan boleh. Kalau time makan-makan ke kan, makan pedas-pedas ke apa nak minum boleh, tak ada masalah. Betul. Dan sekarang Zack dengan Haziq nak ajak you guys. Okey, nak ajak you guys buat apa yang Zack dengan Haziq buat. Ikut cara kreativiti anda semua dekat rumah. Yes. Minum air Red Bull Plus ni, buat video, post dekat Instagram dengan menggunakan hashtag rasa macam dan juga hashtag Red Bull Plus MY. Okey, ingat anda boleh dapatkan Red Bull Plus ni dekat kedai-kedai berdekatan anda. Dan bagi tahu kita orang macam mana rasa Red Bull Plus ni sebenarnya. Dia rasa macam apa? Anda boleh dapatkan sekarang. Macam kita orang tadi rasa macam gummy, rasa macam sedap-sedap. Kan? Rasa macam cinta. Yeah. Wah, gitu. Okey, ini dia Red Bull Plus. Okey. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam apa? Borak Kopitiam. Oleh! Tenaga yang berpadan dengan rasa citrus tropikal memperkenalkan minuman tenaga baru. Tinggi dengan vitamin B3, B6, B12 dan tanpa gula. Red Bull Plus, rasa baru tenaga. Belajar tentang bunga kertas. Kalau kita tahu bunga kertas dekat halaman rumah, tapi ini bunga daripada kertas. Berada di talian kita ada Kak Husna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syikin. Hai. Apa itu bunga kertas sebenarnya? Bunga-bunga kertas ni sebenarnya bukanlah bunga-bunga kertas bougainvillea yang terdapat di halaman rumah kita tu, bunga yang warna-warni. Tapi bunga kertas yang dimaksudkan di sini adalah bunga-bunga yang diperbuat daripada kertas cetakan. Dan sebagainya juga bunga daripada kertas script. Jadi kertas cetakan tu dia ada dia punya GSM dia, berat dia. Nak bagi tahu akak sebenarnya adalah seorang guru. Mungkin macam mana boleh datang idea ataupun minat lah nak buat bunga kertas ni? Idea tu timbul daripada kegemaran kita untuk melihat keindahan alam sekitar. Kita ambil bunga
kita bedah bunga dan lihat anatomi bunga, struktur bunga, dan di situ timbul idea untuk menghasilkan bunga daripada kertas. Dan macam mana nak buat bunga kertas ni? Mungkin apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat bunga kertas ni? Kita perlukan gunting, pemotong dawai, gam, dan yang utama sekali ialah kertas itu sendiri. Kalau bunga peony yang akan nak tunjuk ni, kita gunakan kertas cardstock ataupun kertas macam manila card lah. Kita kena ada template dia ataupun acuan untuk menghasilkan kelopak bunga. Template bunga tu maksudnya ialah template yang kita nak melukis kelopak bunga. Okey, step by step membuat bunga kertas ni. Yang pertama, kita mesti ada template bunga. Template bunga tu yang warna hijau tu. Ada 3 saiz untuk buat bunga peony. Ada 3 saiz. Saiz yang pertama, saiz yang kecil. Yang kedua, yang sederhana. Dan yang ketiga, saiz yang besar. Jadi kita draw dulu di atas kertas. Yang kita pilih cardstock. Kemudian selepas draw, kita gunting dia mengikut template tu. Kemudian untuk membuat cupping kelopak tu, dia mesti menunjukkan macam bentuk mangkuk tau. Macam cup. Barulah bunga tu jadi full macam tu kan. Jadi kita guna tray, palette tray tu. Saya gunakan roller ball yang besi bulat yang di ujung itu. Kita roll-rollkan sampai dia jadi cupping begitu. Barulah dia jadi bentuk macam bulat. Bila dah sudah selesai tu, baru kita cantumkan satu persatu. Sebelum tu kita cantumkan dengan menggunakan gabus yang diikat pada dawai. Jadikan gabus tu bentuk bulat. Dan bahagian tengah tadi, jadi center bunga tu kan. Dengan cara tu senang saja. Kita masih menggunakan kad yang sama tadi. Kita gunting. Kita lipat dan kita rollkan, jadilah dia center bunga untuk dilekatkan di bahagian dalam bunga peony itu. Kalau kita tak guna center bunga tu jadi macam kurus, macam dia tak ada volume dia. Jadi penting untuk menentukan kita punya volume bunga. Nampak macam real kan? Lepas tu kita cantumkan satu persatu. Kelopaknya bermula dengan kelopak yang pertama, yang kelopak yang kedua, 5 helai, dan kelopak yang ketiga 3 helai. Bila selesai semua, kita cantumkan tampuk bunga di bahagian bawah. Kemudian kita masukkan piping dia untuk jadikan batang bunga tu besar sedikit. Kemudian kita tutup dia dengan menggunakan floral tape. Siaplah sudah sekuntum bunga peony. Kalau kita dengar bunga kertas ni simple, mudah lah nak buat, tapi kena tangan tu kreatif lah, kira tangan berseni lah baru dah jadi kan. Betul, kena betul-betul kreatif lah. Kalau saya buat bunga ni, selain keluarnya, takut keluar bunga-bunga cinta pula. Tak mungkin berapa lama masa nak ambil untuk buat sejambang bunga kertas tu lah? Sejambang macam satu pasu ni kan, mungkin perlukan masa 5-6 hari begitulah. Saya buat bunga mungkinlah saya tak reti kan, tapi satu je saya pandai buat, origami. Origami ni akak pernah nampak tak? Origami tu. Masa kami kecil-kecil lagi dah main benda tu. Ya, saya mungkin barulah juga kot masa saya sekolah rendah. Mungkin seronok ni bila? Tak tahulah penonton yang pernah tengok. Kita main contoh, kita main teka-teki. Siapa jodoh Syikin? Siapa jodoh Syikin? Dia dapat jawapan. Kak Awu pun terima kasih dekat Kak Ufna atas perkongsian ilmu tentang bunga daripada kertas ni. Terima kasih banyak. Okey, kita yang TV3 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jambangan bunga kertas. Anda tengok tadi di Borak Kopitiam bersama dengan Zack dan Haziq. Dan ini kita nak bagi tahu something kepada anda mengenai drama Slot Akasia di TV3. Drama terbaru Tak Sempurna Mencintaimu. Betul, yang dibintangi oleh Reza Rosli, Intan Najwa, Rita Nadira, Fendi Bakri dan ramai lagi. Dan drama ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang namanya Mustaqim yang hidup bersendirian setelah hubungan dengan ayahnya berantakan. Namun, kekosongan itu seperti terisi setelah dia bertemu dengan Siratul. Wah, Siratul Mustaqim. Nak tahu apa yang terjadi? Pastikan anda menonton Tak Sempurna Mencintaimu setiap Isnin hingga Ahad 7 malam di TV3 Slot Akasia. Alright, dan sekarang ini sama dengan Haziq dan juga Zack, kita ada seorang penyanyi. Penyanyi baru. Dia Anik penyanyi baru Muhai. dan famous dia. Sangat famous. Terutama sekali dalam industri nasyid. Bersama dengan kita sekali lagi Anik Muhai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Anik. Hai Zack. Hello. Anik, sihat ni Sihat, Alhamdulillah. Okey, Anik. Mungkin kita nak cerita pasal lagu terbaru Anik ni. Yang bertajuk Mahakarya. Ya, betul. Boleh. Mahakarya. Selalu Masterpiece. Selalu tengok Anik kongsikan di sosial media. Mungkin Anik boleh cerita dengan lebih lanjut lagi tentang Mahakarya ni. Silakan Anik. Okey, baik. Terima kasih. Lagu Mahakarya merupakan single ketiga saya. Single solo. Yang mana kalau kita tengok masterpiece. Sebenarnya tajuk lagu tu dah memberi gambaran bahawa kita adalah penulis bagi layar kehidupan kita.
Maksud dia, apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Jadi lagu ni ditulis sebagai satu pujukan juga untuk diri saya. Disebabkan nak kata single pertama saya hingga saat akhir kan, waktu mula-mula 2019 saya tu. Release je lagu tu, 4 hari lepas tu MCO. Memang sedih lah. Sebab itulah single Mahakarya ni saya bagi satu, orang kata kita cuba bagi satu impak dan Alhamdulillah capai orang kata di hati pendengar lah. Alhamdulillah. Ni daripada tahun lepas lah kiranya kan? Daripada tahun lepas. Also, kalau nak tahu lirik lagu ni memang ditulis oleh Akmal Mustafa, susunan muzik oleh Aristan, dan juga Akmal Mustafa ni memang penulis lirik bagi Tarbiyah Sentap punya label lah. Macam tu lah. Terhasil lah lagu dia. Jadi bila menceritakan tentang siapa tak kenal Tarbiyah Sentap, nama itu sendiri memberi memberi satu impak yang besar kepada orang. Tarbiyah Sentap. Macam Anik sendiri sebagai seorang artis di bawah naungan label Tarbiyah Sentap kan, apakah hala tuju Anik yang Anik nampak dari 5 tahun akan datang? Okey, untuk hala tuju career progression saya, sejujurnya saya pun ada juga buat menulis lirik juga, dan saya buat, orang kata apa, saya kompos lirik, kompos lagu untuk saya sendiri kan. Jadi sejujurnya saya pernah tanam dekat diri saya tahu benda ni. Saya nak menjadi saya akan menjadi seorang penulis lirik, penyusun muzik, dan saya juga akan tanamkan diri saya untuk menjadi seorang penulis buku. Sebab saya suka menulis, tu yang tak boleh lari tu. Dia dah minat kan? Dah minat, tak boleh lari dah. Yes. Okey Anik, mungkin nak cerita pasal video klip pula. Sebab sekarang ni kita tengah tengok video klip ni. Okey. Video klip ni cerita pasal apa ni? Masuk hutan semua ni, Nik? Okey, video klip kalau kita ikutkan, kita shoot di Shah Alam saja. Nampak hutan kan? Shah Alam ada hutan. Okey. So kita shoot, sebenarnya setiap scene yang kita ambil ni memang ada simbolik bagi anxiety, simbolik bagi orang yang sedang dalam keadaan tercari-cari sesat dalam hutan, untuk mencari siapa diri dia. Jatuh, bangun, macam itulah di depan sekarang ni. Ya. Patutlah bila kita tengok dekat Anik punya Instagram pun ada sampai Anik kena letak kepala masuk dalam sungai dan sebagainya. Mungkin boleh cerita sikit di sebalik tabir pembikinan muzik video ni, antara cabaran-cabaran yang Anik kena lalui. Yalah, macam kita pun tahu, kita nak buat penggambaran pun kena mengikut SOP dan sebagainya. So ada tak yang menyukarkan untuk tim produksi dan Anik sendiri? Okey, kalau nak ikutkan, betul lah waktu pandemik ni kan, kita kena ikut SOP. Selalunya ramai tim yang akan ikut, tapi kali ni waktu tu kita hanya 3 orang ke 4 orang saja yang ikut. Lepas tu kita record pada tempat-tempat yang mungkin bagi saya, hari pertama kami datang, hari itu jugalah mereka baru nak bersihkan setelah hampir setahun. Jadi agak keras dia tempat tu. Kemudian kami dikejar anjing 4-5 ekor. Lepas tu saya terpaksa masuk dalam tasik yang kan, bukannya cetek dalam. Dan bau tasik tu malas. Bau dia tak best lah. Bau kurang menyenangkan. Bau minyak. Tapi berbaloi lah. Sebulan dah hampir 200,000 views. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alright, Anik. Mungkin Anik ada ucapan untuk peminat-peminat Anik kat luar sana yang sokong Anik daripada single pertama sampai sekarang, Anik. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. Anik nak ucapkan jutaan terima kasih pada mak, ayah yang sedang tengok kan. Hai mak. Dan kalau nak ikutkan, sejujurnya banyak yang support Anik ni datang daripada ibu dan ayah. Kalau tanpa mereka tak support Anik ni, tak tahu lah sampai ke hari ni atau tidak. Also untuk Muhamminians, terima kasih sudi support Anik daripada awal sampai sekarang. Keep supporting Anik. InsyaAllah Anik akan bagi yang terbaik. Memang kita akan bagi lagi the best. Kita sentiasa support Anik. Kita perlukan ramai lagi orang macam Anik. Sebab Anik ni bukan sekadar seorang penulis, penyanyi, komposer. Dia juga seorang hafiz Al-Quran 30 juzuk. Jadi kita perlu ramai golongan-golongan yang macam Anik ni supaya boleh memberi inspirasi lagi kepada anak-anak muda dan kepada kita sendiri, insya-Allah Anik. InsyaAllah. Doakan saya. Amin. InsyaAllah. Anik mungkin nak share social media.
Okey Aziz, insyaAllah kita bagi anda yang belum mengikuti Anik Muhai, ingin mengetahui perkembangan, boleh ikuti Instagram Anik Muhai, ANIQMUHAI, dan saya menggunakan nama Anik Muhai di Twitter, Facebook, TikTok pun boleh ada nama Anik Muhai. Okey, jangan lupa ikuti perkembangan dari saya. Yes. Alright, jangan lupa pergi tengok video klip sekarang Mahakarya Masterpiece dekat YouTube Anik Muhai, dekat YouTube Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap pun dah ramai subscribers. Tarbiyah Sentap dia ada pengikut dia 532K. Kirim salam dekat warga Tarbiyah Sentap semua insya-Allah Anik. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Kejap lagi kita akan tengok music video lagu Anik, lagu Mahakarya Masterpiece. Kejap lagi Anik Alright. Boleh. Terima kasih Nik. Okay. Assalamualaikum. Thank you so much. Salam warahmatullahi. Alright. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kami, yang menonton kami dari jam 8 pagi tadi sehinggalah sekarang. Ya. Dan kita ada lagi esok Borak Kopitiam, masih lagi Zack bersama dengan Muaz, kita akan berceritakan tentang permainan kawalan jauh. Alright, jangan lupa tengok pukul 8 pagi esok. Hari ini kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton di Facebook, di TV3, di mana-mana saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita tinggalkan anda dengan lagu Anik Muhai, Mahakarya Masterpiece. Assalamualaikum. Bye-bye.